Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJFX, channel yang menganalisa untuk pair GBP USD dan juga gold. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini seperti biasa kita akan buat analisa untuk pair GBP USD untuk hari ini. Jadi jangkaan kita pada minggu lepas, mari kita review sedikit. Okey, kita jangkakan GBP USD ni dia naik sampai ke area B. Dia ini gerakan yang kita jangkakan pada minggu lepas lah, yang ni susah juga nak select ni. Banyak sangat garisan Okey. Bentar. Okey, kita delete sikit garisan-garisan ni. Okey. Jadi dia pergi ke B kat sini, kita jangkakan, tapi dia tersasar sedikit kat sini. Tersasar, dia naik atas sikit, terlebih. Jadi B kita sudah berada di sini dan jangkaan C kita berada di sini dan tepat jadi tepat. Jadi sebenarnya jangkaan C kita masih lagi jauh, iaitu kat bawah ni Ini jangkaan C pada 2 minggu yang lepas kot, ataupun minggu lepas kot. Okey, jadi kita jangkakan dia sampai ke sini tapi dia belum sampai lagi sebab kat sini adalah zone weekly kalau tak silap saya. Okey, bukan zone weekly. Zone weekly zone weekly yang lepas lah. Okey, yang sebenarnya kat sini. Yang sebenarnya ke bawah ni. 35 ni. Jadi masih jauh lagi Masih jauh lagi perjalanan untuk GBP USD untuk membuat penurunan. Jadi kita jangkakan pada minggu ini pun rasanya mungkin kenaikan Saya rasa kenaikan ni akan berlaku ni. Dia mungkin dah stop untuk turun. Saya jangkakan dia akan membuat kenaikan sebab weekly kita pada minggu lepas dia close sebagai bullish Jadi rejection tu sudah nampak sedikit. Maksudnya dia sudah ada rejection lah. Jadi kita rasa mungkin minggu ini saya jangkakan dia akan membuat kenaikan Jadi C kita ni telah pun batal. Arrow ini rasanya batal. Dia akan naik saya rasa. Okey, jadi kita jangkakan dia akan naik je lah. Okey. Kan kita jangkakan, saya jangkakan lah. Okey, jadi kita ada point C kat sini sebenarnya. Kat bawah ni. Kat bawah ni ada apa sebenarnya? Yang ni adalah zone M5 sebenarnya kat bawah ni. M5 paling tepat lah. Okey. Cumanya kita ada zone kat bawah ni. Okey, zone kat bawah ni. Ini kat sini adalah double bottom yang paling kukuh lah. Double bottom paling kukuh. Okey, ada kemungkinan C dia sampai kat sini Okey, C sampai kat sini. Lepas dia sampai kat sini memang dia naik. Okey, memang dia naik. Minggu ni minggu NFP tau. Okey, kita ada satu news NFP. Okey. Di news besar untuk USD. Jadi jangkaannya untuk minggu ni ada gerakan yang agak besar lah, agak besar. Jadi kita depend tengok macam mana gerakan dia. Nanti saya akan cuba update lah. Okey, saya akan cuba update dia punya gerakan, apa yang berlaku pada market apa yang boleh kita lakukan. Okey, yang saya jangkakan dia begini. Kalau hari Isnin, Selasa, Rabu ni dia menyambung penurunan katakan dia menyambung penurunan kalau betul-betul dia turun sampai kat bawah ni, jadi untuk NFP nanti dia mungkin akan turun lagi dan kemudian dia akan naik semula. Okey, ini jangkaan kita untuk NFP. Tapi NFP nanti hari Jumaat masih lama lagi. Okey. Jadi kalau ini kalau dia turun hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kalau dia turun, jadi jangkaan saya hari Jumaat masa NFP tu mungkin dia akan turun lagi sedikit dan kemudian dia akan naik terbang Nanti saya akan cuba cari zon-zon yang menarik untuk kita entry buy lah untuk GU kalau dia berlaku Kalau dia tidak berlaku, kalau dia Isnin, Selasa, Rabu dia naik,
Okey, katakan dia naik. Maksudnya masa NFP nanti dia akan menjunam lah. Dia akan turun lah. Okey. Dia akan buat penurunan. Kalau masa NFP nanti dia naik sebelum NFP itu. Okey, maka hari Jumaat tu nanti jangkaannya dia akan naik lagi. Lepas tu dia akan membuat terjunan NFP. Itu untuk NFP. NFP masih jauh lagi, jadi kita fokus untuk intraday dululah. Okey, jadi untuk intraday ni saya jangkakan untuk hari ini untuk hari ini. Kerana C kita ni dah sampai, dia masih tahan lagi di area C ni sebenarnya. Okey, kat bawah ni adalah zon M5 yang paling bawah sekali lah, zon yang menahan harga untuk turun lebih jauh, tapi dia tak sampai dia belum sampai lagi. Dia masih berhenti kat situ, tapi dia masih berhenti kat zon lah. Saya jangkakan nak buy kat sini, tapi nampak gayanya tak sampai Okey, tak sampai kat sini. Jadi sekarang ni ada berlaku sedikit rejection, kita pun ada engulfing bullish kat situ. Okey, anda tengok kat sini ada bullish engulfing. Jadi buat sementara ni rasanya kita boleh mencari buy dahulu. Buy sampai ke sini lah. Kat sini memang confirm sampai lah. Okey. Jadi zon kita yang terbaru kat sini di hari ini adalah dekat sini Kat sini. Zon terbaru, ini zon terbaru. Dia sekarang tengah berada di dalam zon lah. Berada di dalam zon. Mungkin dia buat sideway sideway. Okey. Jadi kat mana kita boleh entry buy ni? Okey, kita tengok dekat M5. Sekarang ni dia dah mula untuk cuba naik lah. Okey, jadi dia pun dah nak sampai. Okey, mungkin kat sini lah Kat sini paling sesuai lah untuk anda buy Untuk anda buy untuk hari ini untuk hari ini saja. Sampailah ke sini jangkaannya untuk hari ini sahaja. Hari ini ataupun esok lah. Okey, sampai di sini. Okey. Itu jangkaan saya untuk GBP USD Sebab weekly kita dia dah bullish maksudnya ada rejection untuk naik lah. Okey, jangkaannya sampai ke situ. Berapa pip ni? Okey, dalam 40 pip. Ini untuk hari ini saja. Saya akan update lagi dari hari ke hari, melihat kita punya jangkaan macam mana, lihat kita punya macam mana, apa yang berlaku pada market, macam mana dia kira macam apa yang berlaku pada market. Kalau zon bawah tu pecah, maksudnya dia turun lagi lah. Dia turun lagi lah Okay, itu simple as that. Cuma lebih baik kita mencari buy lah saya rasa ni. Saya rasa saya akan cari buy lah. Okay. Inilah jangkaan buy tadi kat sini ataupun kat bawah nanti. Kat bawah sini lah. Paling cantik lah. Paling cantik kat bawah ini tadi garisan yang saya bagi tahu. Sini. Okay. Baik. Itu untuk GBP USD Untuk gold pula. Untuk gold, kita tengok jangkaan kita dulu bagaimana. Okey, jangkaan kita A, B, B kita pun tersasar. Kita jangkakan B kita dekat sini. Okey, sekali dia naik sampai atas sampai atas. Ini zon H1 ni dia ambil ni kalau saya. Tu dia. Tepat zon H1 dia ambil. Shadow saja. Siapa yang perasan kat situ untunglah. Okey, C kita masih jauh lagi C kita masih jauh lagi. C kat bawah sana sebab dia gold Kalau dia pay EU, GU ke apa, tak jauh sangat jangkaan kita. Oleh kerana ini gold, kita jangkakan dia pergi jauh lagi Sekarang ni dia nampak lah. Kalau kita tengok sekarang ni dia sideway Dia sideway. Dia turun, naik. Sekarang ni dia naik balik kan. Ni kawasan kat sideway tengah-tengah ni. Okey. Jadi jangkaan kita untuk hari ini. Okey. Mungkin dia bermula dekat sini Bermula kat sini. Sekarang ni dia dah naik kan. Kita ada satu zon yang paling dekat kat sini. Tapi ini adalah zon tengah-tengah mid zone. Tak berapa menarik sangat sebenarnya untuk kita entry sell Baik, kita entry sell ke atas di zone sideway dia.
Okey, sini sideway untuk yang tadilah, sideway dia. Jadi B kita mungkin berada kat sini. Okey, B kita kat sini. Kat sini paling sesuai B tu paling sesuai untuk kita sell. Dan paling mudah C kalau A tu pecah, katakan kita entry dekat B tu kan, katakan. Dan kawasan A ni pecah. A ni sebenarnya dah pecah tau, tapi dia pecah shadow saja. Dia pecah shadow saja. Jadi pandangan pula. Petanda untuk turun tu sebenarnya dah ada. Cuma zone ni dah tak boleh pakai dah sebenarnya. Zone ni tak boleh pakai. Dia macam mana entah, dia sepatutnya dia terus terjun, tapi dia ni terjun, lepas tu dia patah balik. Apa benda tu? Apakah benda tu sebenarnya? Okey. Jadi sepatutnya dia dia turun, sepatutnya dia terus sambung turun, tapi dia tak berlaku. Dia naik balik. Okey. Mungkin belum masanya kot, belum masanya. Mungkin ada trader yang tertinggal ke apa ke, dia ambil order ke kat atas ni kan. Mungkin kat sinilah. Okey. Jadi zone bawah ni dah tak valid dah. Saya rasa dah tak valid. Jadi kalau dia naik atas dan dia turun semula, rasanya confirm memang dia sampai sini. Sini memang confirm Sini memang confirm sampai ke bawah ni. Okey. Jadi C kita buat sementara ini adalah berada dekat situ lah. Okey, kat sini kat bawah ni Jadi kita kira pip dulu. Berapa pip? Ada dalam 190 pip. Boleh lah tu 190 pip untuk hari ini. Hari ini ataupun esok lah, macam tu lah. Nak kata boleh buy, saya rasa pun buy pun dah tertinggal. Dia dah tertinggal daripada zone sideway kat bawah tadi. Better kita tunggu sell sajalah. Better kita menunggu untuk sell sahaja untuk gold lah. Kita cari sell sahaja. Okay, begitulah analisa untuk gold untuk hari ini kot, hari ini sahaja. Jadi untuk esok mungkin kita tengok balik apa yang berlaku pada market. Untuk GU pun kita jangkakan untuk kita buy. GU kita jangkakan buy. Kita jangkakan buy. Buy antara dua zone tu, antara sini kat sini, area bawah ni tadi sampai ke atas tu, ataupun dekat sini. Ini dua zone ni. Saya tak pasti mana satu dia ambil. Tapi kat sini kita boleh mula cuba dahulu untuk buy untuk buy kat sini. Buy di bawah ni. Paling cantik lah. Mungkin dapat akar kot. Mungkin dapat akar. Jadi dia akan pergi ke atas ni. Paling minima dia sampai kat sini. Kalau kawasan ini pecah, dia akan naik lagi sampai ke atas ni lah. Sampai atas ni lah. Sampai sini lah dia. Kalau zon tengah tu pecah, dia sampai atas ni lah. 39,500. 39,500 pun ngam ni sini. Sini mungkin kawasan persinggahan sementara dia. Kita tengok macam mana nanti. Kita tengok apa yang ditunjukkan pada market. Okey. Jadi saya akan update dari masa ke semasa. Saya rasa itu saja analisa untuk GBP USD dan juga gold. Semoga bermanfaat. Semoga anda semua berjaya di dunia dan akhirat. Sekian daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.